Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya kasihi saudara pengurusi majlis dan seluruh staf pimpinan PAS di semua peringkat, penyokong-penyokong PAS dan Pakatan Rakyat di semua peringkat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada malam ini bermula pada siang tadi, kita telah pun mengadakan sambutan PAS untuk 63 tahun. PAS ditubuhkan secara rasmi pada 24 November 1951 di Bagan Tuan Kecil, iaitu di seberang Perai. Itu secara rasmi. Pertemuan yang pertama diadakan ialah di Bandar Maharani Muar. Kemudian pertemuan yang kedua pula ialah di Padang Kelab Sultan Sulaiman. Dan akhirnya yang ketiga, lahirlah PAS secara rasmi 24 November 1951. Artinya kewujudan PAS ialah bukan kerana tidak puas hati dengan mana-mana pimpinan. Kewujudan PAS ialah kerana menyahut seruan yang Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Naklah ada dari kalangan kamu satu ummah, yakni satu jamaah yang kerjanya ialah mengajak kepada perkara baik dan mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang berjaya. Atas kesedaran ini, PAS ditubuhkan pada tahun 1951. PAS ditubuhkan bukan kerana tak puas hati, kerana kalah di dalam mana-mana pertandingan. PAS ditubuhkan bukan kerana pimpinannya tidak mendapat projek menyebabkan tertubuhnya PAS, tetapi ialah kerana atas kesedaran untuk bergerak di negara ini mesti di dalam bentuk jamaah ataupun di dalam bentuk perkumpulan. Maka akhirnya PAS pada hari ini lahir sebagai sebuah parti yang berada di persada politik negara, politik yang paling tertua. UMNO yang ada hari ini, UMNO 1988. Itu kena ingat. Hak yang 46 dah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hak yang asalnya UMNO dah tak ada. Yang UMNO hari ini ialah UMNO 88. Artinya parti politik yang paling tua di negara ini ialah PAS, yang ditubuhkan sejak daripada tahun 1951. PAS dengan gagasannya yang membawa asasnya ialah Islam, yang menyatakan bahawasanya Islam itu aslim taslam. Apabila kamu mengikut Islam, serah diri kamu kepada Islam, maka akan selamat. Maka inilah yang kita bawa. Kita yakin bahawasanya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk memberi rahmat kepada sekalian alam. Artinya ialah Melayu akan selamat
apabila Islam selamat. Islam selamat, China selamat. Islam selamat, India selamat. Islam selamat, Arab selamat. Islam selamat, tanah air selamat. Islam selamat, seluruh masyarakat akan selamat. Maka ini gagasan yang PAS bawa. PAS sekurang-kurangnya banyak memberikan dan mendidik masyarakat. 63 tahun PAS berada di persada politik. Kita berjaya mendidik masyarakat. Bukan senang tuan-tuan nak bagi tahu kepada masyarakat dalam Islam ada politik. Memakan masa selama 40 tahun. 40 tahun. Bila? Apabila Tuan Guru Nik Aziz menjadi Menteri Besar tahun 1990. Waktu itu baru kita dapat lihat masyarakat mengetahui dalam Islam ada politik. Dulu mereka anggap bahawasanya Islam suku, politik suku. Yang kadang-kadang bercakap tentang Islam suku, politik suku ni bukan orang lain, Tok Imam. Tok Imam sendiri cakap Islam suku, politik suku, Tok Imam 3 suku. 40 tahun kita ajar masyarakat. Alhamdulillah, sekarang dah kita tak dengar. Berapa lama? 40 tahun. Apabila Tok Guru Aziz menjadi Menteri Besar, oh, orang tahu dia rupanya Tok Guru ni boleh menjadi ahli politik. Tok Guru yang dulunya qala Allah, qala Rasul, qala musannif, boleh bercakap tentang, oh, ini ada kuasa. Apa tidaknya? Apabila dia menjadi Menteri Besar, dia kata apa? Amor taksir, pitih, sipir dalam bank riba. Akhirnya kita tengok bank bermula situ, semua bank-bank telah mengadakan sistem perbankan tanpa faedah. Bila Tok Guru Nik Aziz mengarahkan duit kerajaan negeri, waktu itu kita tahu kebanyakan wang kerajaan ni simpan dalam Bank Bumiputera. Bank Bumiputera ni pula dengan UMNO berpisah tiada. Tapi sekarang Bank Bumiputera dah tak ada. Pasal apa? Ular lidi telan ular sawah. Bank Bumiputera pecah kepada Bank of Commerce dengan Bank Muamalat. Sekarang tinggal Bank Muamalat, Bank of Commerce dah tak ada, ganti dengan Bank CIMB, Bank Cina, India, Melayu, Bengali. Akan kita tengok semua hari ini kita lihat bank-bank mengadakan sistem perbankan Islam, termasuklah Bank Hong Leong. Bank Hong Leong ada apa? Bank Hong Leong, Islamic Bank. Hong Leong, tentang Hong Leong, Hong Leong, Hong Leong. Hong Leong ada Bank Islam, bukan Bank Hamid Khan. Bank Hong Leong. Kesan daripada ajaran yang kita ajar masyarakat sekarang sudah tak timbul lagi. Apa dia? Islam suku, politik suku tak timbul lagi. Itu 40 tahun. 60 tahun kewujudan PAS, barulah orang sedar dalam Islam ni adanya hukum jenayah syariah. Hari ini baru nak bincang bab hudud, bab qisas, bab ta'zir. Saya pergi ke Johor sebelum Ramadan baru ni. Bagaimana ustaz-ustaz di Johor, kawan-kawan di Johor beritahu, dia kata, ustaz, dulu kami mengajar dekat masjid, kami dibuang, dia berhenti. Pasal apa? Dia kata, pasal awak mengajar hudud ni, ini hukum PAS. Baru-baru ni dia panggil balik, dia kata, boleh tak mengajar kat kami berkenaan dengan hukum jenayah syariah ni, boleh mengajar. 60 tahun tuan-tuan baru orang boleh faham. 60 tahun baru nak faham. Nak buat bila? Mungkin 1 tahun lagi. Tapi inilah dia yang kita sebut, yang kita ajar masyarakat. Dan inilah yang kita nak bawa masyarakat. Kita yakin dengan Islam boleh selamat. UMNO hari ini macam Datuk Mahfud sebut, di PWTC dendang mereka Melayu.
Dia ingat Melayu 2 kali. Setahun sekali di PWTC, 5 tahun sekali dalam pilihan raya. Setahun sekali dan 5 tahun sekali. Ni hidup Melayu. Pok-pok cakap hidup Melayu. Hidup Melayu. Siang hidup Melayu, malam jual tanah Melayu. Pok ni. Sebab tu kadang-kadang saya meluat dia tengok pok-pok wakilan UMNO duk cakap hidup Melayu. Kita tahu pok-pok ni lah jadi broker yang duk jual tanah Melayu pok ni. Hak geng ni. Tu ada satu pantun orang panggil. Ikan puyu, ikan sembilan dalam belanga goreng udang. Rizak Melayu habis hilang, rakyat tenganga, UMNO yang kenyang. Ni yang berlaku. Habis kita lihat. Maka sebab itu dia ada bercakap bab Melayu-Melayu ni tuan-tuan, tak boleh percaya. Dia nak jadikan sebagai nafas dia untuk dia nak memastikan, nak menakutkan orang Melayu supaya menyokong dia. Dan dia bagi tahu, dia kata apa? Antaranya menggunakan hak orang-orang cerdik pandai juga kononnya. Dia kata apa? Melayu akan menjadi Red Indian kalau UMNO kalah. Dah tak kalah pun jadi Red Indian dah. Tak kalah pun Red Indian dah lah ni. Betul tak? Apa tidak tuan-tuan, kita tengok dia habaq rumah mampu milik. Milik apa? 300,000. Bukan mampu milik, mampu tengok. 300,000 nak beli tu down payment 30,000. Tu satu. No, kita tak usah bawa jauh. Malam ni kita boleh pergi tengok Perak Hanjung. Perak Hanjung tak jauh dengan sini. Lebih kurang 5 km kita tengok 200 ekar tanah Rizak Melayu. Tanah Rizak Melayu dekat Padang Rengas. Tanah Rizak Melayu. Tapi dia dok bagi tahu, dia kata apa? Kalau UMNO kalah, Melayu akan di Red Indian. Dah tak kalah lagi pun dah. UMNO dah jadi, Melayu dah jadi Red Indian. Tiba-tiba dok cakap bab Melayu. Hidup Melayu, hidup Melayu. Allah, saya dengar tuan-tuan nak muntah, nak melugai. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, akhirnya marilah sama-sama kita bertekad dan kita berusaha. Harakah ni tuan-tuan minta beli satu rumah, satu harakah. Belilah. Lepas beli, tuan-tuan nak bersyarah tak pandai macam Datuk Haji Mahfuz. Kurang-kurangnya tuan-tuan lepas baca harakah, ambil harakah letak di kedai, bagi dia baca. Tuan-tuan baca maklumat boleh, tuan-tuan bagi sedekah kepada PAS pun boleh. Kerana kita tahu hampir setiap tahun hampir-hampir 2 juta harakah menyediakan tabung kemiskinan kepada orang-orang susah seluruh negara. Kita beri tanpa mengira apa ideologi dia. Ni harakah. Tuan-tuan nak bagi 20 sen sebulan, payah. Tuan-tuan beli harakah, dengan cara tak langsung akan dapat memberikan maklumat. Maka sebab itu kalau kita ni di negeri Perak, kita harapkan supaya semua di kalangan setiap rumah orang PAS ada harakah. Dan lepas tu pula tuan-tuan baca, tuan-tuan letak harakah di kedai, maka kita akan mendapat amal saleh. Sebagaimana apa? Man dalla alal khairi kafa'ili. Siapa menunjukkan jalan kebaikan, maka dia akan memperolehi kebaikan tadi. Maka tuan-tuan secara tak langsung akan memberikan gambaran yang baik kepada perjuangan kita, dan juga sebagai untuk nak meneruskan mata rantai perjuangan kita, insya-Allah. Boleh tak boleh tuan-tuan? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Ni tuan-tuan janji ni wajib ni. Fa inna na'am dainun 'alal hurri wajibun. Siapa mengata ya boleh, dia hutang terhadap orang-orang yang merdeka. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.